Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton YouTube siri ilmu emas saya pada kali ini. Kita berjumpa lagi pada kali ini. Saya nak kongsi dengan anda semua tentang apakah perbezaan antara barang kemas dengan emas jongkok ataupun dinar. Saya akan buat sedikit perbandingan kepada anda semua supaya anda faham kenapa beli barang kemas dan kenapa beli gulba ataupun dinar. Sebab saya banyak diajukan soalan ini. Jadi saya nak make it clear supaya kita ni beli emas ada tujuan, kan? Bukan ikut trend, bukan ikut fenomena, tapi kita beli dengan ada kesedaran dan ilmu. Jadi anda akan bersama dengan saya lebih kurang 10 minit yang akan datang ini untuk saya berkongsi apakah perbezaan antara jongkok emas atau dengan barang kemas. Jongkok emas dengan dinar benda yang sama, dan beza antara jongkok emas dengan dinar ni dengan barang kemas. Antara perbezaan ni, yang pertama saya pergi adalah perbezaan dari segi spread ataupun istilah kita panggil susun nilai. Spread ni biasalah dikendalikan oleh syarikat-syarikat atau kedai emas. Dia spread ni bukan benda yang negatif, tapi itu adalah cara kedai emas nak dapatkan keuntungan untuk maintain kedai dan sebagainya. Jadi mereka kenakan spread. Semua kedai emas ada spread. Spread ni adalah selisih harga yang kita beli dengan harga kita jual balik. Spread ni hanya dipraktikkan bila kita nak jual sahaja. Kalau kita beli, dia tak ada apa-apa spread. Itu kena faham. Jadi kalau kita nak beli barang kemas, spread dia besar, dipanggil spread margin. Spread margin dia besar. Peratusan spread dia melebihi 20%, untuk barang kemas. Jadi tuan-tuan, kalau tuan beli hari ini, nak jual balik mungkin 2-3 tahun akan datang, dia spread dia boleh mencecah sampai 30% daripada harga semasa pada waktu itu. Berbanding dengan gold bar ataupun dinar, terutama yang saya duk promote ni, yang gold bar public gold dengan dinar public gold, berkutu dinar 999.9, dia punya spread dia kecil, iaitu 6 ke 9% sahaja. Jadi bila kecil, bila kita nak jual balik, kita boleh optimumkan keuntungan. Kalau barang kemas, kita nak untung di segi kenaikan harga lambat sikit. Maksudnya, dengan kata lain, saya nak stress kat sini, beli barang kemas tak ada masalah, beli gold bar tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kalau beli barang kemas, kegunaan dia kita nak guna untuk perhiasan, kita nak pakai. Kalau gold bar tak boleh nak pakai. Jadi dia ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Tapi taklah saya kata jangan beli barang kemas. Barang kemas untuk nak pakai. Dan yang kedua, untuk barang kemas ni, dia ambil masa sikit nak dapat keuntungan. Kalau datuk nenek kita dulu, dia beli tahun 50-an dan 70-an, kan. Waktu itu harga emas, walaupun barang kemas, tapi harga dia murah. Kalau dia jual pada hari ini pun dapat untung juga. Jadi dia kena ambil masa yang sikit panjang berbanding dengan gold bar ataupun dinar yang 99.9. Barang kemas ni, dia punya ketulinan dia bukan 999.9. Tak akan jumpa barang kemas yang berketulinan yang pure gold. Sebab barang kemas ni dia tak boleh nak dibuat daripada pure gold. Dia kena ada campuran logam lain. Dia kena emas 916. Kalau di negara kita ni, di Asia ni, biasa kita guna 916, iaitu 91.6% adalah emas. Selebihnya adalah logam lain. Sebab apa? Sebab dia nak supaya emas tu keras ataupun kukuh, tak mudah kemek, tak mudah bengkok kalau terhentak kat mana-mana. Jadi itu adalah yang pertama saya nak bagi tahu. Poin saya adalah spread, perbezaan spread. Jadi kalau nak spread, nak dapatkan keuntungan lebih, gold bar ataupun dinar. Sebab emas, gold bar ataupun dinar ini memang tujuan dia untuk simpanan dan pelaburan. Kalau barang kemas, tujuan dia untuk perhiasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kos. Kos ni adalah berapa harga yang kita kena bayar sebagai kita ni, sebagai end user lah, sebagai pengguna yang terakhir. Sebab kadang-kadang kedai emas ni dipaparkan harga yang lebih murah, kan. Tapi itu harga yang dipaparkan, bukan harga yang kita beli. Biasanya beli barang kemas ni, dia ada
kos buat workmanship, kos pembuatan, workmanship charge lah. Jadi sebab barang kemas ni nak buat tu rumit, susah, nak ukir dia satu susah. Jadi itu kos tu menyebabkan harga barang kemas lebih mahal daripada harga gold bar ataupun dinar. Walaupun dia punya kutu dinar rendah, tapi nak buat tu kos yang tinggi. Dan biasanya barang kemas ni ada charge, kalau sekarang ada charge SST. Jadi charge ni menyebabkan barang kemas lebih mahal daripada gold bar. Kalau gold bar dia dah ada acuan dia. Kalau gold bar seketul 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, dia ada acuan dia. Letak saja dalam acuan tersebut, biar aja membeku macam tu. Lepas tu jual. Jadi kos boleh dikecualikan kos untuk pembuatan. Dia tak ada kos workmanship. Dia tak ada kos untuk workmanship. Jadi perbezaan dia kat situ. Sebab kadang-kadang orang compare, orang banding harga gold bar public gold dengan harga barang kemas per gram dia. Memang harga barang kemas kat kedai emas dia paparkan dekat skrin ataupun dekat board dia harga lebih murah. Tapi bila nak beli, bila nak bayar, macam-macam charge yang dikenakan. Itu lebih mahal daripada gold bar bila dah nak bayar. Itu kena ambil perhatian sikit. Jadi yang kedua, charge tambahan. Okey, yang ketiga adalah saya nak cerita adalah berat. Kalau barang kemas ni dia tidak ada berat yang spesifik. Satu barang kemas dia boleh ada berat contoh 10.112, sebab dia tak boleh nak ada berat yang spesifik. Ada berat yang 5.556 gram. Jadi kalau nak kita nak untuk simpanan tak sesuai lah, sebab susah sikit nak ukur berat ni. Kena timbang dekat dia punya mention dia, penimbang dia. Tapi kalau gold bar, dia punya berat dia straightforward. 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 30 gram, 50 gram. Cuma untuk dinar saja. Dinar berbeza sikit sebab dinar ni dia stand rendah daripada zaman Nabi dulu. Daripada zaman sebelum Nabi guna dinar lagi tu, satu dinar contohnya 4.25 gram memang standard sampai pada hari ni. Jadi kita tak boleh nak ubah satu dinar jadi 5 gram, satu dinar jadi 4 gram, tak boleh. Jadi satu dinar 4.25 gram, 5 dinar 21.25 gram. Kalau 10 dinar 42.5 gram, 50 gram. Jadi itu standardized untuk dinar. Kalau gold bar dia memang spesifik, 10, 20, 30, 50 dan seterusnya. Okey, yang ketiga adalah berat. Yang keempat saya nak cerita adalah dari segi used gold dengan new gold. Emas yang terpakai dan emas yang baru. Dalam gold bar ataupun dinar, dia tak ada istilah emas terpakai, tuan-tuan. Emas terpakai tak ada, sebab kita tak pakai emas gold bar ataupun dinar ni. Jadi kalau kita simpan emas gold bar ataupun dinar berpuluh-puluh tahun pun, kalau kita nak pergi jual ke public gold ataupun nak jual kat mana-mana, dia tak ada istilah used gold. Maksudnya tidak ada harga untuk emas yang terpakai. Sebab kita boleh jual dengan harga semasa pada waktu itu. Tapi kalau kita barang kemas, kalau kita beli dan kita dah pakai untuk jangka masa lebih kurang 5-10 tahun, dia ada istilah emas terpakai. Jadi emas terpakai pun dia boleh turun harga dia lebih banyak lagi, on top of the spread tadi. Jadi spread dah ada dah, tambah lagi nama dia emas terpakai. Jadi dia semakin jauh beza dia, semakin jauh beza dia dengan harga semasa pada waktu itu. Yang seterusnya adalah kegunaan lah. Tadi saya dah ceritakan kegunaan dia. Kegunaan barang kemas ni memang untuk berhias. Nak dapatkan nilai keuntungan duit. Saya bukan nak kata jangan bermimpi. Jangan mimpi tu jahat sangat. Tapi kalau kita nak beli barang kemas sebab kita nak jaga nilai, nak beli barang kemas untuk kos pendidikan anak, beli barang kemas untuk pergi haji, beli barang kemas untuk kos untuk dana pencen, tak sesuai, tuan-tuan. Barang kemas ni sesuai dia untuk kita pakai sahaja. Sebab nilai tadi. Kalau dia berbalai, beli gold bar dengan dinar sahajalah untuk simpanan, dana kecemasan, dana haji, dana pendidikan anak, beli gold bar atau dinar sahaja. Untuk barang kemas boleh kegunaan dia untuk perhiasan.
Saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan 5 poin ini memberi clear, memberi kefahaman yang clear, yang jelas kepada tuan-tuan puan-puan sebelum anda memilih nak beli gold bar atau Dina. Sebab saya kesian ada ramai prospek tanya ni. Saya ada contoh, dia ada duit 5,000 saya ada, cik ni saya ada duit 5,000 ni, bagus saya beli barang kemas ke ataupun saya beli gold bar. Jadi saya cakap, apa tujuan anda beli emas ni? Kalau untuk perhiasan, okay, go for it. Kalau untuk pelaburan ataupun untuk simpanan, 5,000 ni boleh beli 20 gram, boleh beli 5 dinar. Jadi dia bergantung pada tujuan anda. Okay, saya rasa itu sahaja. Terima kasih atas tontonan ini. Semoga video ini mendapat rating. Anda jangan lupa share di mana-mana, di Facebook, share di Telegram, share di mana-mana supaya ramai dapat manfaat daripada perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih.